Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار والنور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Zainuddin dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita dah sampai kepada 4 hari berada di bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa arti Al-Mubarak? Yang diberkati. Di bulan Ramadan ni, apa saja kita buat, jangan dosa dah. Semua dapat pahala. Janji jangan berdosa. Kalau dosa, lagi teruk dosanya, berat lagi. Tapi kalau benda-benda yang harus, dapat pahala. Di bulan Ramadan ni. Tidur pun dapat pahala. Naumu shaimi ibadatun. Tidur orang puasa itu adalah seperti ibadah. Cuma tidur tu mestilah di waktu-waktu yang harus. Jangan waktu makruh. Waktu makruh tak dapat ibadah. Kalau dia puasa, dia ada waktu yang sunat. Ada tak waktu yang sunat tidur? Bila? Waktu bila? Sebelum zuhur. Nama waktunya apa? Udah. Kita cari-cari. Sebelum zuhur. Apa nama waktunya? Qailulah namanya apa? Sekali lagi. Waktu Qailulah. Sunat. Apa pahala? Wasamtuhu tasbihun. Dan diamnya seperti orang bertasbih. Diamnya. Cuma hadis ini dipertikaikan. Ada ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi dia hadis lah. Dhaif artinya lemah. Hadis dhaif itu lebih baik daripada perkataan Nabi Ibrahim. Karena dia berkata, yang cakap siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamtuhu tasbihun. Diamnya seperti orang bertasbih. Macam orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau lama tidur banyak tasbih Ustaz? Banyak lah. Diam je, bukan tidur. Tidur tu dapat seolah-olah beribadah. Seolah-olah dia baca Quran, seolah-olah dia zikir, seolah-olah dia selawat, dia ibadah je. Apa jenis ibadah tak kira lah. Tapi ikut masa yang dia sunatkan lah. Jangan sepanjang masa tidur sampai semayang hidak apa hidak. Itu dosa. Jadi waktu yang sunat tu tidur lah. Antara sebelum zuhur. Nak menuju waktu zuhur. Apa dia? Kadang-kadang tertidur tu, dah lebih sikit tu, 1/2. Janganlah. Time tu elok dah adjust tu time tu. Dekat lepas sebelum zuhur tu bangun cepat. Lagi satu dia diam je, tak ada buat apa-apa. Dikira sebagai tasbih. Wasamtuhu tasbihun. Dan diam itu adalah seperti orang bertasbih. Macam orang sebut perkataan subhanallah, subhanallah. Tuan dan perempuan, subhanallah ini salah satu dari 4 kalimah yang ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Sekali dia sebut perkataan subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Padahal dia tak sebut pun, dia diam macam. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Kalau mau beramal lah, mau selawat, mau zikir, mau baca Quran, mau wirid, mau istighfar, apa sajalah amalan dia, diganda-gandakan pahalanya. Itu sebab ada ulama mengatakan, atau saya tak tahu hadis kita tak pasti, ada yang mengatakan siapa buat ibadah yang sunat dapat pahala wajib. Siapa buat pahala wajib digandakan 70 kali ganda pahalanya.
Buat yang wajib tu 70 kali ganda pahalanya. Ndak ke tak nak. Kata buat lah. Kerana ini janji. Ini yang cakap ni Allah tau, bukan Rasul. Allah. Ini yang saya baca tadi, yang nak baca ni. Hadis ni, hadis Qudsi namanya. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? Kullu hasanatin bi insyrin amsaliyah ila sab'amihati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba aku akan aku balas paling kecil, paling common, paling kodi, paling koyok, paling tak guna, paling sikit 10 kali ganda. Itu di bulan lain tu. Bukan bulan Ramadan, bulan lain. Apa saja kebaikan kita buat dapat 10 kali ganda. Nah, bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Zulhijjah, bukan Ramadan 10 kali ganda. Datang ngaji ni kalau bulan Rajab, selangkah datang tu Allah bagi 10 pahala. Selangkah dapat 10 kebajikan. Dihapuskan 10 kejahatan. Dosa 10 dihapuskan. Selangkah 10, selangkah 10, selangkah 10. Kemudian diangkatkan 10 darjat. Selangkah 10 darjat diangkat. Selangkah 10 darjat. Itu di bulan lain. Paling commonnya 10 kali ganda. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Bila sab'amihati dhifin. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Di bulan lain. Nah, bila kita pahala sedekah umpamanya. Boleh dibalas nanti kepada 700 kali ganda. Orang bagi RM1, Allah balas balik RM700. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 500, bukan 700, bukan 10, bukan 20, bukan 100. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu aku yang punya. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang menentukan berapa banyak pahala aku nak bagi orang yang puasa. Bukan 700. Kita tak tahu. 1000 pun bukan. Itu hebatnya di bulan Ramadan ni. Sebab itu kita sebelum Ramadan kita doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sekarang dah sampai belum? Alhamdulillah, Allah dah kabulkan doa kita ni. Dah sampai bulan Ramadan. Sudah sampai Ramadan apa doa kita? Allah ajar tu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Dan kamu seronok mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Kau dah seronok apa buat? Fa'fu anna. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Itu dia ajar Rasulullah di bulan Ramadan ni. Itu hebatnya kita ni di bulan Ramadan tu. Tak habis lagi. Hadis saya baca tadi ya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun. Apa artinya? Doanya dimustajabkan. Arti mustajab tu dia kabulkan kejap-kejap itu. Itu mustajab. On the spot Allah bagi. Wa du'a'um mustajabun. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dimustajabkan. Lagi? Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan. Ndak kata anda dosa diampun. Siapa tak anda angkat tangan? Betul lah Ustaz. Saya pagi tadi sakit perut Ustaz kan. Tiba-tiba dalam hati dia tak sebut Ustaz. Ya Allah, apa dalam penyakit sakit perut kan, tak tahu puasa. Dia saya tak sekali hilang aja Ustaz. Yang yang Ustaz cakap makbul Ustaz. Itu yang bukan makbul tu, mustajab. Makbul ada 4 cara Allah kabulkan. Yang pertama kejap-kejap itu. Itu masuk mustajab tu masuk makbul tu. Ya.
mustajab, on the spot. Yang kedua, Allah tunaikan secara lambat, bukan kejap-kejap itu. Penghujung-penghujung nyawa baru bagi Tuhan. Itu lambat. Macam kita mendoakan anak kita. Jadi kalau anak-anak aku ni anak yang soleh, kadang-kadang anak tu daripada mudanya, tak mau dengar cakap mak, tak mau dengar cakap ayah. Tapi dah tua, dia lah yang berbakti kepada mak ayah dia. Dah berumur. Yang kita harap membantu kita tak ada bantu kita. Dia yang banyak masalah tu. Dia yang bantu kita. Ada tak jenis anak betul? Wa du'a'uhu mustajabun. Yang kedua, yang ketiga, Allah tak bagi apa yang kita minta. Tapi Allah bagi yang lain. Yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kita kalau minta biarlah kaya, ya ke dah. Biarlah banyak harta, ya ke dah. Tapi Allah tak bagi kaya, Allah tak bagi banyak harta. Allah bagi kesihatan badan. Mana tak? Nak sihat ke nak kaya? Nak sihat. Allah bagi ketenangan jiwa. Tak kata tak? Tak. Allah bagi sifat qanaah. Qanaah artinya apa? Rasa cukup dengan apa yang ada. Allah bagi sifat qanaah. Apa pun Allah bagi cukup dengan apa yang ada. Jadi tu bahagia ke tak orang jenis apa itu? Puas hati aja. Padahal kita minta kaya bukan tentu boleh bahagianya. Kadang-kadang banyak duit, banyak masalah. Dan sebagainya. Itu Allah bagi yang lain. Itu nombor 3. Nombor 4, Allah tak bagi apa kita minta di dunia ni. Tapi Allah bagi di akhirat besok. Di akhirat esok Allah kayakan kita. Di akhirat esok Allah tenangkan jiwa kita. Di akhirat esok kita diseronok, Allah dibahagiakan Allah tu. Itu Allah bagi di akhirat. 4 cara Allah kabulkan. Tapi kalau mustajab macam Cik Uda tadi kan, kejap-kejap itu dikabulkan Allah. Wa du'a'uhu mustajabun. Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan. Itu dia di antara 5 fadilat bulan Ramadan. Tidurnya dikira ibadah. Diamnya dikira orang bertasbih. Amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Doanya dimakbulkan atau dimustajabkan. Dan yang kelima, dosanya diampunkan. Antara 5 ni yang mana tak ada? Cakap apa? Yang mana tak ada? Cemah. Yang mana tak ada? Semua tak. Itu hebatnya. Kasih sayangnya Allah tu kepada hamba-Nya, kepada kita ni. Tak ada buat apa-apa. Duduk diam. Macam orang tasbih. Macam orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan tasbih sekali sebut aja, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Itu tasbih. Jadi itu baru satu ada, banyak ada lain ni. Nak cerita tu kan, tak ada cerita yang lain-lain. Baik, buka kitab untuk pagi ni. Ya. Tidur yang makruh waktu mana? Tidur yang makruh lepas sembahyang subuh jangan tidur. Lagi lepas sembahyang asar jangan tidur. Kenapa jangan tidur lepas sembahyang subuh? Kenapa jangan tidur lepas sembahyang subuh? Waktu itu patut kita bangun bekerja. Kerja macam-macam kerja ada. Masak boleh, menyediakan makanan boleh, nak menjaga boleh. Jangan malu. Lagi lepas asar. Lepas asar tu apa? Mewarisi gila. Siapa tidur lepas sembahyang subuh, dia mewarisi papel. Siapa tidur lepas sengaja tidur ni, sengaja tidur ya. Lepas asar dia mewakili gila. Siapa nak gila angkat tangan? Jadi sebab itu jangan tidur lepas asar. Kecuali dah ngantuk benar, dah tak boleh buat. Kalau tidak aku pensan, tu tidur lah, tak apa lah. Itu dah hajat dan sungguh-sungguh. Tapi kalau saja-saja tak nak. Okey, lagi? Ada nak tanya lagi? Cik Mak ada orang tanya ya? Lain? Ya? Lepas Zuhur harus. Lepas Zuhur harus
Lepas maghrib makruh. Makruh. Lepas maghrib pun saya lupa apa tadi. Lepas maghrib pun makruh. Lepas maghrib apa betul buat? Zikir. Jangan tidur. Ketika ustaz ngajar, apa? Makruh juga ya. Makruh. Yang seronok orang tidur pun ketika ustaz tengah ngajar lah. Tambah yang nyandor. Tengangnya mulut. Makruh. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Ya. Itu makruh. Yang buat yang benda-benda makruh ni. Alright, untuk pagi ni sambung pembacaan kita babnya sifat yang ke-12. Al-basar. Betul? Salah ke apa ya? Al-basar. Apa tu basar? Melihat. Allah nampak aja. Jauh pun nampak, dekat pun nampak, besar pun nampak, kecil pun nampak. Tak pernah Allah tak nampak. Dan tidak pula ada permulaan nampaknya Tuhan tu. Dia sifatnya qadim. Apa itu qadim? Tidak ada permulaan. Itu Allah tu. Dan Allah melihat, kita pun melihat juga. Atas apa ke penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Tak sama ya. Kita melihat dengan mata. Allah tak perlukan mata. Kenapa Allah tak perlukan mata? Karena Allah sifatnya memang sifat melihat. Tak perlu mata. Allah mana perlukan alat. Allah mana perlukan perkakas. Dia tak perlu, dia nampak aja ya. Sifatnya memang melihat. Dengan sifat apa tak tahu kita. Kita ni yang ada alat. Yang ada perkakas. Kita melihat dengan mata. Mata tu pula mesti apa? Mesti ada kanta. Tahu ada kanta? Bukan buah kanta. Kanta mata apa? Ini orang kesihatan ke tak tahu. Apa kanta? Yang hitam tu, tahu? Pada mata kita tu. Kanta tu ada situ tak? Ada. Ada tak apa benda hitam pada mata kita tu? Itu dipanggil kanta. Kemudian mesti ada cahaya. Kalau yang gelap tak nampak. Ya tak? Kemudian jangan ada selaput. Kalau selaput macam? Sudah tak nampak. Macam tu Haji Hamid tu. Sudah kena buka selaput. Ada bedah buangkan selaput tu. Lagi siapa? Haji Nazri pun buat selaput juga rasanya. Iya ke? Banyak apa tu? Allah yarham Cikgu Lat, apa juga buang selaput. Supaya tak ada selaput. Itu mata kita tu. Kemudian jangan pula bila dah buang selaput tu kena jaga betul-betul. Jangan overstrain. Tak boleh overstrain. Jangan buat benda-benda yang berat-berat. Bila strain, dah mata tu kalau makan rosak, sudah tak nampak langsung. Macam abang Cikgu Lat tu. Nama Din Samsudin. Sudah tak nampak langsung. Allah yarham. Kenal Cikgu Lat? Abang ni kenal? Duduk taman sosial tu. Mula tu nampak tengah muda tu referee bola tu. Sama dengan orang cakap ni. Lama-lama dah tak nampak jalan berpimpin. Kerana mata dah rosak, katarak tu dah rosak. Ada selaput di situ. Itu kita tengok. Tapi nak ada cahaya. Kalau ada cahaya pun nampak. Ada cahaya pun tak nampak. Cahaya tak nampak kenapa? Pakai torchlight pun nampak. Itu kita ni. Tapi Allah tak perlu kepada alat. Mata tu Allah cipta bagi pada manusia, maka nampaklah manusia. Allah cipta mata bagi pada binatang, nampaklah binatang.
Ya Allah cipta mata bagi pada malaikat, nampaklah malaikat dan sebagainya. Dia tak perlu kepada alat. Allah tak perlu kepada alat, kita yang perlu kepada alat. Jadi ada beza tak antara pandangan kita dengan pandangan Allah? Beza. Ya? Jauh pun Allah nampak kita, jauh tak nampak. Di pekan kampung tu nampak kan? Kejap ni nampak apa yang berlaku di pekan kampung tu? Tak nampak. Tapi Allah nampak tak? Tak pernah tak nampak Allah tu. Ya? Sentiasa nampak aja. Di England Allah nampak tak? Puan-puan, di England Allah nampak ke tak? Nampak. Di Australia nampak tak? Nampak. Di Afrika Allah nampak tak? Nampak. Malahan benda yang kita tak nampak Allah nampak. Kalau hadis benar, mana kita nampak? Tulisan halus benar nampak? Tak nampak. Kitab yang tulisan halus-halus tu saya tak nampak dah. Kena pakai cermata pun nampak. Tapi Allah nampak. Alif pun nampak. Kuman pun Allah nampak. Kuman alif ke besar? Virus lagi halus. Yang paling halus virus. Allah nampak. Macam virus apa? COVID-19. Itu virus tu. Allah nampak. Kita tak nampak. Begitulah hebatnya pandangan Allah berbanding dengan kita. Ya? Jadi kita kena faham itu. Allah nampak aja. Di mana saja kita berada Allah nampak. Di kampung Allah nampak. Di Ipoh Allah nampak. Di Kuala Lumpur Allah nampak. Di England Allah nampak. Di Australia Allah nampak. Di mana saja Allah nampak. Belum baca lagi pun nak baca insyaAllah. Al-Basar. Atau Al-Basaru. Kalau tanda Al-Basarun. Kalau tanda Al-Basarun. Ra dua depan run ya. Basarun. Tapi kalau ada Al-Basaru. Artinya melihat tiada dengan biji mata. Tak ada payah biji mata ya. Lagipun nampak kita ni hanya depan aja. Belakang nampak? Tak nampak. Kiri nampak? Tak nampak. Jelin-jelin bayang-bayang nampak lah. Kiri kanan. Tapi yang nampak belah depan aja. Belakang tak nampak. Tapi Allah, di mana kita berada semua dia nampak belakang. Tak pernah tak nampak ya. Maka hakikatnya ialah satu sifat. Sifat apa? Yang berdiri atas zat. Sifat tu berdiri atas zat. Keadaan satu benda tu. Itu namanya sifat. Yang tetap ada. Apa itu tetap ada? Tak pernah tak ada. Tak pernah tak ada. Kita ada tak masa kita tak nampak? Depan mata tak nampak ada tak? Ada. Tapi Allah ada apa tu? Tak ada. Dia tetap ada. Mesti ada. Tetap ada. Yang qadim. Apa tu qadim? Tidak ada permulaan. Kita masa jadi bayi dulu mana nampak benar-benar. Nampak yang depan mata nampak lah. Mak kita nampak lah. Tapi betul nampak macam sekarang ni tak ada ya. Itu qadim. Mula-mula tak berapa nampak. Itu baru nampak. Itu bukan qadim. Itu namanya baru. Mata kita ni baru. Yang qadim Allah. Dia nampak aja. Daripada dulu mula-mula tak nampak. Itu baru nampak. Tak ada. Tak ada permulaan ya. Qadim. Lagi azali. Azali qadim tu sama lah artinya. Tidak ada permulaan. Berdiri pada zat Tuhan. Kerana dia sifat, dia berdiri pada zat. Zatnya diri Allah lah. Jadi keadaan zat Allah tu dia nampak. Dia berdiri atas zat. Maka dengan dia nyata. Bagi Allah nyata. Kita ada tak yang tak nyata? Banyak yang tak nyata. Tengok luar tu. Ya, celah-celah daun tu nampak kan? Puan-puan, tuan-tuan, nampak kan? Tak nampak. Celah-celah daun tu. Dahan-dahan tu. Nampak kan? Dahan-dahan yang di belakang tu. Yang depan pun tak terang. Ini kan pula apa belakang lagi tak nampak. Tapi Allah terang. Nyata dan terang. Dan meliputi pada tiap-tiap yang ada. Apa yang ada semua Allah nampak. Kecil pun nampak, besar pun nampak, jauh pun nampak, dekat pun nampak, berselindung pun nampak.
Dalam tanah pun nampak. Kita tahu ke apa benda dalam tanah? Tahu ada berapa ekor cacing dalam tanah tu? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Cuba cangkul pokok tu. Ada cacing tak bawahnya? Berapa? Entah, tak tahu. Ya? Yang tahu hanya Allah saja tahu. Allah nampak semua tu ya. Meliputi pada tiap-tiap yang ada. Sama ada yang ada itu wajib. Apa tu apa? Apa tu wajib? Apa benda yang wajib? Yang wajib ada. Apa? Ya Allah. Cakap Melayu ni bukan cakap Jepun. Yang wajib ada zat Allah. Mana rupa zat Allah? Hajar Sofiah. Mana rupa zat Allah? Tak tahu. So, mana rupa zat Allah? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Dia nampak tak? Dia nampak zat itu ya. Itu yang wajib. Nampak dia? Dan yang mustahil. Nampak juga dia? Mana ke dia? Zat Allah dan sifat Allah. Sifat-sifat boleh nampak. Atau yang mustahil Allah nampak juga. Yang wajib seperti zat Allah Ta'ala. Yang mustahil apa? Benda yang menyengutukan Allah. Benda tak ada. Allah nampak. Allah tahu. Benda ada ke tak ada yang menyengutukan Allah. Dipanggil syarikul bari. Benda yang menyengutukan Allah. Tapi Allah tahu. Allah nampak. Kita yang ada yang besar pun tak nampak, ini kecil. Yang benda tak ada mana yang tahu? Orang tak ada. Orang tak datang pagi ni. Kita tahu tak di mana dia? Nampak tak kita? Saya tak tahu siapa yang tak ada pagi ni. Tapi kita tak tahu di mana. Jadi Allah tahu tak? Allah tahu ke tak? Nampak tak dia? Allah nampak tak? Dia di rumah Allah nampak. Dia pergi kedai Allah nampak. Dia pergi market Allah nampak. Semua nampak belakang ya. Yang ada dan yang akan ada. Wajib seperti zat dan sifat Tuhan. Atau yang ada itu harus. Benda harus itu apa? Boleh ada, boleh tak ada. Berarti harus apa? Diterima akal ada atau tiadanya. Kita ni semua harus belakang ni. Saya ni harus, puan-puan harus, tuan pun harus juga. Boleh ada, boleh tak ada. Lain daripada Allah semua dipanggil harus. Allah tu apa? Wajib. Yang menyerupai Allah apa? Mustahil. Yang kita ni lain dari Allah apa? Harus. Pokok tu harus, matahari tu harus, bulan tu harus, bintang tu harus, bumi ni harus, gunung harus, laut harus, sungai harus, apa saja selain Allah itu dipanggil apa? Harus. Atau panggil baharu pun boleh. Harus atau baharu. Atau alam pun boleh. Lain ber Allah lah, selain ber Allah semua dipanggil harus. Apa itu harus? Diterima akal ada atau tiadanya. Pun Allah tahu. Sama ada yang harus itu telah ada ataupun lagi akan diadakan. Yang sudah ada. Yang harus tu. Kapal terbang ada tak? Allah nampak tak kapal terbang tu? Kapal laut ada tak? Allah nampak tak kapal laut tu? Mentokar Allah nampak tak? Nampak belakang. Motosikal Allah nampak tak? Nampak. Atau yang lagi akan ada. Kita tahu. Apa yang ciptaan-ciptaan manusia lepas ini. Kita tahu. Sekarang ni manusia sedang berusaha untuk mencipta apa? Mentokar yang boleh terbang. Flying car. Belum berjaya lagi. Kalau berjaya, kita naik mentokar terbang lah. Dia belum jaya lagi. Yang ada boleh berjalan di daratan. Itu boleh. Sudah ada. Tapi yang terbang belum lagi. Boleh tak manusia dengan izin Allah? Boleh tak Allah boleh tak manusia cipta mentokar jenis itu? Boleh. Tapi kalau ada esok Allah nampak ke tak? Nampak. Kita jalan-jalan naik mentokar tengok jam.
Bila jam macam kita tekan switch, udah keluar kepas, kepas jadi helikopter. Betul jalan lah. Terbang lah dia. Jadi dah kena jam. Naik helikopter tu naik tak ada jalan raya atas udara. Ya. Betul tak? Nampak lombong. Dekat Batu Putih tu ada lombong. Nampak ikan meledak-ledak dalam lombong tu. Kita pun turun. Ya. Turun helikopter tu turun, betul tekan switch lagi, keluar pula. Apa? Keluar pula. Bukan lampung apa ni ya? Jaring. Atau sauk ya. Nyelam jadi kapal selam. Tadi mendokar, lepas tu jadi helikopter, lepas tu jadi kapal selam. Udah nyelam dalam air. Apa kerjanya? Nyauk ikan. Ikan telepia dapat, ikan baung dapat, lagi ikan keli dapat. Boleh berlaku dah? Boleh akan datang. Dan sebagainya. Kalau ada lah benda itu, Allah nampak ke tak? Nampak. Tapi sekarang ni kita tak nampak, benda belum ada. Mana nampak ya? Tapi kalau ada tu, Allah nampak semua tu ya. Dan lagi yang akan datang. Manusia boleh terbang. Ya, pakai baju. Benda baju ada kipas, ada baju tu. Boleh terbang. Boleh tak? Boleh cipta tak? Kalau izin Allah boleh belakang ya. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Kalau berlaku apa itu esok macam? Boleh terbang daripada ke mana-mana boleh terbang macam mana? Pakai baju boleh terbang macam? Cik Mah tak payah naik motor kemari. Apa buatnya? Tapi rasa saya lah, itu saya tak ada tahu, rasa saya tak benarkan Tuhan. Tuhan tak bagi apa itu. Ya? Kalau boleh lah manusia ni terbang macam burung, macam mana agak-agaknya perempuan dan tuan? Doyan tak ada masak, tak ada luruh. Habis dia pokok kerjanya. Ya tak? Dia bukan macam burung macam mana? Burung dia makan dah kenyang apa buatnya? Tinggal kenyang terus terbang dia. Tapi kalau manusia apa? Nak teringatkan anak pula tu. Teringatkan suami pula tu. Teringatkan isteri pula. Habis tak ada luruh. Lagi satu apa? Dia marah satu orang tu, bawa bom. Bawa bom. Terbang dia. Betul? Campak daripada tingkap. Macam dia marah Haji Sufiah ni macam. Barang dia tangkap. Pum. Masuk dalam rumahnya. Apa macam? Meletup rumah. Tak boleh. Akan berlaku kebinasaan. Agak saya lah. Tapi kalau Allah nak izinkan boleh tak? Boleh. Hanya nampak Allah tu berbanding dengan kita. Itu benda yang belum ada. Dan tidak terlindung. Walaupun tanah lindungnya macam cacing-cacing dalam tanah tu. Tapi Allah nampak. Tidak terlindung. Pandangannya oleh gelap. Lantak dan gelap Allah nampak. Kita gelap tak nampak. Terang pun tak boleh nampak. Ini pun gelap. Atau dengan sebab jauh. Atau kecil. Semua Allah nampak. Kecil pun nampak. Gelap pun nampak. Terlindung pun Allah nampak. Yang terserlah pun Allah nampak. Katanya dia nampak segala-galanya. Yang demikian zahirlah. Zahir itu nyata lah. Zahirlah. Tuhan itu wajib. Apa itu wajib? Tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib ya. Tuhan itu wajib baginya bersifat melihat. Jadi apa hukum Allah melihat tu? Bagi Allah wajib. Ya, mustahil Allah tu tak nampak. Mustahil Allah tu buta. Mustahil Allah tu nampak samar-samar. Terang, nyata. Cakap orang putihnya obvious. Nampak lah kan. Jadi mustahil Allah tu samar-samar. Mustahil tak apa nampak. Mustahil Allah tu langsung tak nampak. Lagi mustahil ya. Itu wajib. Wajib baginya bersifat melihat. Sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tiada. Kita nampak, kita nampak, Allah tu tak nampak. Kuman kita tak nampak. COVID-19 nampak ke?
besar mana dia rupa yang mana, siapa tak nampak. Kalau nak tengok kena ikut kena tengok mikroskop baru nampak. Itu pun tak orang jelas. Tapi Allah nampak terang nyata. Semua dia Allah nampak. Yang kecil-kecil tu pun Allah apa? Macam zarah. Zarah tu kita tak tahu, tapi Allah tu tahu dah. Benda yang paling kecil dipanggil zarah. Bukan Zahra. Zahra tu nama orang. Mana ada Zahra tu? Ada. Ini zarah. Yang paling kecil. Tak boleh dibelah dua lagi dah. Tapi ulama-ulama dulu bila menterjemahkan zarah tu, dia nak cari apa benda kecil, tak jumpa. Dia tak tahu. Masa zaman itu mana tahu, kan dia belajar sains pun. Dan jadi diterjemahnya zarah tu dengan semut. Padahal terjemahan tu tak betul. Semut bukan zarah. Semut ada tak bahagian dia? Ada kepala tak? Ada bulu tak? Ada kaki tak? Ada bulu kaki tak? Itu semut. Jadi dia ada bahagian-bahagian. Zarah tak ada. Tak boleh lagi. Kita belajar sains. Saya pun belajar sains juga dulu. Benda yang paling kecil dipanggil atom. Dipanggil atom. Atom tu lagi boleh dibelah. Belum, dia bukan kecil lagi. Bukannya benda yang paling kecil. Zarah tu lagi kecil dari atom. Tak boleh dibelah-belah dua lagi dah. Dia aja. Itu zarah pun Allah nampak juga. Zarah semua Allah nampak. Kita tak nampak. Jauh atau dekat. Waktu terang atau waktu gelap. Zahir atau tersembunyi. Tersembunyi kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Maka semuanya dilihat oleh Allah Ta'ala. Semua Allah nampak aja. Tak pernah Allah tak nampak Yang demikian apabila seorang ada kepercayaan seperti itu, tiada nafsunya tunduk di bawah titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Subhanahu wa Ta'ala? Subhanahu. Apa katanya? Subhanah. Maha suci dia. Tak ada benda tu. Apa yang tak ada? Maha suci Allah daripada kekurangan. Tak ada Allah tu kekurangan. Maha suci Allah daripada kelemahan. Allah tak ada kelemahan. Maha suci Allah daripada kecederaan. Maha suci Allah daripada kecacatan. Artinya Allah tu sifatnya apa? Sempurna. Penglihatan Allah tu sempurna. Itu subhanah. Pendengaran Allah tu sempurna. Apa saja yang jadi sifat Allah tu sempurna. Berbeza dengan sifat kita. Kita nampak tapi ada yang kita tak nampak. Tapi Allah nampak, ada tak yang Allah tak nampak? Tak ada. Semua Allah nampak. Itu katanya subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Wa tu apa? Wa tu apa? Dan. Ta'ala. Apa itu ta'ala? Kita sujud ada baca ta'ala tak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa tu yang a'la? Tinggi. Apa tinggi Allah tu? Atas pokoknya. Tinggi pokok royan. Apa tinggi? Kemuliaan Allah tu. Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tahu sebut aja, tapi mana tak tahu. Maha suci dia dan maha tinggi dia. Maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala dia. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kalau kita betul-betul percaya Allah nampak aja, kita akan buat apa yang Allah seronok aja, Allah suka. Kita akan sembahyang, kita akan berzikir, kita akan bersedekah, kita akan apa? Bertasbih, bertahmid, tahlil dan sebagainya. Buat yang Allah suka aja. Lagi apa? Kita tak buat benda-benda yang dilarang olehnya, yang dia tak suka, yang dia murka. Kerana Allah nampak aja. Kalau dia betul-betul percaya Allah tu nampak aja, lalu kena nyemur kain ketang dada. Perempuan? Tapi ada tak orang apa itu? Ada. Lalu kau berjalan tak tudung? Ada tak orang tak tudung? Ya, aman banyak. Ada seorang opah habis tu lah. Tak ada tudung.
Takkan ada orang orang tertarik dengan rambut saya, kata dia. Hujah dia betul. Dia hujah akal dia. Kau tengok rambut saya dia tertarik benar ke? Terdorong ke syahwat tengok saya? Tak terdorong. Lagipun kita ni bukan sekubur. Ada dah cakap tu. Siapa tak pernah dengar kan jangan? Ada dah cakap. Semua nampak, semua akan dengar ni. Ada gambar yang tu. Dia dah jadi opah. Dia yang sebenarnya tak yakin bahawa Allah Maha melihat. Dia tak tahu bahawa Allah ternampak aja. Kalau dia sedar, tak berani dia melakukannya. Mesti melakukan perkara-perkara yang Allah redha saja. Tak melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Agaknya dia tak tahu dia baca Quran tapi tak faham agaknya. Tak sampai seru agaknya Ustaz. Tak sampai seru agaknya. Dia tak sampai seru Ustaz. Dalam negara Islam. Yang peliknya kalau dia pergi Mekah tudung tak? Tudung juga. Pada semayang tudung tak? Tudung juga. Tapi kenapa dia tak nak semayang, dia tak, kalau tak semayang dia tak tudung? Bukan dia je lah ramai. Kalau dia sedar bahawa Allah tu nampak aja. Berani ke dia tak tudung? Berani ke dia mencuri? Berani ke dia rasuah? Atau bagi orang rasuah? Allah nampak aja. Tentu tak berani. Kenapa? Dia sedar Allah tu nampak aja. Wallahu basirun bil ibad. Allah tu nampak saja kalau apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi tak berani dia. Kalau dia betul percaya, yakin lah. Ini dia tak yakin. Dia tahu benda tu ada tapi dia tak yakin. Ya ke dah. Itu yang berani tak tudung tu. Itu yang berani pakai t-shirt tu. Ada tulis apa tu? Apa tulisnya? Depan tulis apa t-shirtnya? Kiss me. Belakang tulis apa? Takkan tak tahu jenuh dengan apa. Belakang tulis apa? No problem. Depan kiss me, belakang no problem. Kalau dia sedar Allah tu nampak aja, tak berani. Orang yang mazhab Syafi'i tak berani pakai seluar pendek. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab lain tak apa. Dibenarkan. Tapi mazhab Syafi'i haram mengeluarkan lutut. Dia tak berani pakai seluar pendek. Tapi ada tak orang apa itu? Kerana dia tak yakin dengan hukum Allah tu. Dia tak yakin bahawa buat itu benda haram. Dia tak yakin. Lalu dia buat juga. Berani ke nak meninggalkan sembahyang? Berani ke nak meninggalkan puasa Ramadan? Allah nampak ada orang makan di rumah sendiri. Dia dalam bulan Ramadan dia makan di rumah dia saja-saja, bukan sakit apa-apa. Saja tak lalu nak puasa. Allah nampak tak? Nampak. Tapi kalau dia betul-betul yakin, tak berani dia meninggalkan Ramadan, tak berani dia meninggalkan puasa. Dia kan puasa juga sedaya upaya dia. Dia yakin itu. Sebab itu kita nak belajar akidah ni. Bila kita yakin Allah nampak aja, tak berani kita melakukan maksiat yang benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Kalau buat dosa tak diampunkan, ke mana perginya? Diseksa. Sama ada dalam kubur, di padang mahsyar, dan lebih lagi di neraka. Kenapa? Dia yakin. Dia tahu Allah tu nampak aja. Tak berani nak melakukan maksiat. Walaupun orang lain tak nampak. Contohnya rasuah. Bukan ada dia bagi duit apa itu, tak ada. Orang rasuah tu macam mana sekarang ni? Sekarang ni macam mana? Masuk dalam bank aja. Online aja, ya tak? Boleh tak berrasuah cara online? Boleh. Allah nampak tak? Allah nampak. Kita tak nampak. Dia pun tak nampak. Sudah-sudah dah ada je duit dalam akaun dia. Tapi Allah tetap nampak. Jadi itu tak berani
Orang rasuah sekarang ni apa itulah. Bukan nunjuk aku rasuah kamu RM10. Bukan apa itu. Online aja. Dan sebagainya. Baik. Mana tadi? Kerana ia percaya kepada Tuhan, mana dia dilarang. Kerana ia percaya kepada Tuhan, ada melihat dia. Dia percaya kepada Tuhan yang sentiasa melihat dia. Tatkala itu bangkitlah semangatnya. Tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri. Curi tak berani. Ngambil harta orang. Kita tengah berjalan. Balik dari ngaji ni. Tengok-tengok ada sebungkus tepi jalan tu. Kita pun tengok tu. Buka-buka tengok. Berkesur-kesur note 50. Berani ngambil bawa balik. Kalau kita sedar Allah nampak je, berani ke bawa balik. Apa buat? Kita akan serahkan kepada rumah yang terdekat ke ataupun kepada jawatan kuasa yang bertindak dan sebagainya. Tak berani. Ini tengok orang tak ada ke kanan, terus masuk poket, terus bawa balik. Orang tak tahu. Betul ke kita puasa ni? Kita puasa ni kalau kita makan di rumah, orang tahu ke dah? Siapa tahu? Saya balik akan terus makan di rumah. Tambah saya seorang di rumah ni. Siapa tengok? Siapa tak tengok? Tapi ada tak yang tengok? Siapa? Allah nampak. Itu dah. Jadi tak berani kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tatkala itu bangkitlah semangat, tiada berani membuat kesalahan seperti mencuri. Sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Yang demikian itu dikehendakkan. Seseorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatnya dengan pekerjaannya. Siapa ya? Dia cakap serupa bikin. Dia takut tak buat. Dia berani dia buat. Dia mencuri tak mencuri. Kenapa tak mencuri? Kerana dia tahu benda itu haram. Dia tak mencuri. Kenapa dia tak singgah semayang? Dia tahu semayang itu wajib. Kenapa dia menutup aurat? Dia tahu menutup aurat itu wajib. Jadi dia akan ikut 5 hukum tu. 5 hukum yang Allah datang tu akan diikutnya betul-betul. Sentiasa aja dia ya. Apa 5 hukum? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. 5 tu dia akan bertindak sewajarnya. Yang wajib dibuat semua. Kenapa erti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Semayang mesti semayang. Tutup aurat mesti tutup aurat. Lagi apa? Puasa Ramadan mesti puasa Ramadan. Taat kepada ibu bapa mesti taat kepada ibu bapa. Taat kepada suami mesti taat kepada suami. Adil kepada isteri, adil kepada anak-anak mesti buat tu. Itu wajib. Zakat wajib. Haji wajib, umrah wajib. Itu mesti buat. Yang kedua haram. Apa tu haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu benda haram. Mengumpat haram. Lagi apa? Pakai t-shirt tulis kismi dan no problem haram. Lagi mencuri haram. Menari haram. Ke depan orang ramai lah. Ada rumah tak apa. Ada rumah lantak dia nari tak apa ya. Lagi apa? Berzina haram. Rasuah haram. Itu yang haram. Jangan buat. Makan benda-benda yang haram tu haram. Yang kedua. Yang ketiga sunat. Apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Zikir sunat, selawat sunat, tasbih sunat, tahmid sunat, tahlil sunat. Kecuali dalam sembahyang. Sembahyang kena sebutlah kalimat syahadah tu kena sebut, itu wajib ya, kerana dia jadi rukun. Yang lain tu sunat. Dapat pahala. Kedudukannya elok buat. Sunat ya. Bersahur sunat bukan wajib ya.
Sahur nak puasa ni, sunat. Besar pahalanya, dapat berkat. Yang ketiga, yang keempat makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Itu makruh ya. Apa makruh? Contoh makruh apa? Makan petai. Lagi? Makan jerin. Lagi? Makan kenua. Lagi? Makan tangan kiri. Lagi? Makan berdiri. Lagi? Makan berjalan. Lagi apa? Makruh. Menguap tak tutup mulut. Makruh. Mukhosin. Tak nak sebut Alhamdulillah. Makruh. Kalau sebut Alhamdulillah dapat pahala sunat. Itu dia makruh ya. Tapi kalau berkhosin pada muka orang, dia berkhosin atas muka orang tu, itu bukan makruh lagi. Apa namanya? Haram. Itu yang makruh ya. Makruh tu Allah benci. Cuma Allah tak hukum, Allah tak denda ya. Itu yang makruh. Jangan buat benda-benda makruh ni. Yang harus, apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu yang harus. Makan harus. Tidur harus. Tapi tidur, sebab yang harus tu bila kita laksanakan, dia boleh tukar hukum. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Padahal asalnya harus. Contohnya apa? Menguap. Harus tak menguap? Harus ya. Tak berdosa. Tak dapat pahala pula tu. Tapi bila dilaksanakan boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Jadi jadi wajib, dia ada penyakit, sakit perut umpamanya. Macam Hajah Safiah tadi dia sakit perut ni. Ubatnya menguap aja macam. Bila menguap hilang sakit perutnya macam. Dia mengulung-ulung perut tu. Hilang sakit perutnya macam. Ketika itu wajib dia menguap. Jadi wajib. Faham macam mana ni? Yang dijadikan ibadat itu mana Ustaz? Harus dia boleh jadi ibadat. Ikut ada adabnya. Kalau menguap ada adab tak? Apa adabnya? Tutup mulut. Dapat pahala? Bersin, apa buat? Sebut Alhamdulillah, dapat pahala. Tutup dan mulut juga. Makan? Harus tak? Tapi dapat pahala tak? Jangan dapat pahala? Doa sebelum makan. Capai yang terdekat. Dapat pahala semua. Itu dah. Dia tak tinggal harus. Bila dilaksanakan dia belum tukar-tukar hukum. Tadi apa? Jadi harus apa makruh ya. Bila jadi wajib, boleh jadi apa haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu benda harus. Jadi betul dia akan ikut apa ni? Bertindak sewajarnya. Seperti mana firman Allah, yang harus jadi ibadah. Dan demikian dikehendaki seseorang beriman kepada sifat Tuhan dengan iman yang sama pendapatnya dengan pekerjaannya, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaannya. Dia cakap dia sama bikin, serupa cakap dengan bikin. Jangan tak cakap tak serupa bikin. Percaya lain buat lain. Yang menyelamatkan daripada pangkat munafik. Kalau dia percaya buat lain, percaya lain, itu orang munafik. Apa kata munafik? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Ya. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Ya. Itu dah. InsyaAllah kita akan baca lepas itu Al-Kalam. Al-Kalam itu apa? Berkata-kata. Allah itu berkata-kata. Baik, untuk pagi ini cukup sekadar itu ya. Sebelum saya balik, saya nak ngabar satu perkara. Ini ada saya bawa beg ni. Dalam ni ada risalah. Ada risalah ya. Ada dalam. Ini memohon bantuan daripada puan-puan. Ya. Iaitu misi infak. Misi infak.
baik pulih serta membangun madrasah. Yang sebenarnya dulu masjid ni ada gambar ni masjid ni. Kampungnya nama kampungnya Pulau Tiga Kiri. Seberang Pulau Tiga betul. Seberang Kampung Tun ni, Cikgu Tun ni ya. Seberang itu. Namanya Kampung Pulau Tiga Kiri. Kampung saya tu. Kamu Gajah lah. Kamu Gajah Kulu sikit ada Pulau Tiga, seberang Pulau Tiga tu. Namanya Pulau Tiga Kiri. Orang sana panggil kampung masjid. Nama kampung masjid dia masjid tu ada lama, sekarang ni ada masjid baru. Masjid lama sekarang digunakan tempat apa? Tempat tahfiz. Dia mengajar tahfiz Jadi macam-macam benda-benda yang nak dibaik pulih tempat itu ya. Masjid itu atapnya kenapa? Kena dibetulkan balik, dinding-dinding kena betulkan balik. Jadi dia minta sumbangan daripada perempuan pagi ni ya. Bulan Ramadan ni banyak je. Jadi kalau ada lah, nak saya bagi. Kalau ada boleh bagi. Tak ada tak apa, ambil satu soal yang risalah tu ambil aja. Tak bagi pun tak apa. Tak bagi dulu masuk dalam ni. Ya? Tak bagi masuk dalam. Masuk dalam tu je. Berapa yang tak kira? RM1 boleh, RM1,000 boleh, RM1,000,000 boleh. Ini belum kata raja lagi. Kena datang kata raja pula insyaAllah ya. Ini untuk pagi ini aja. Ya. Baik. Itu apa namanya? Sumbangan perempuan pagi ini. Ya. Tak ada duit pun tak apa. Ambil risalah tu free je tak apa ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Ada siapa-siapa nak tanya? Buat puasa boleh, buat semayang boleh. Ustaz, saya tadi dengar dalam radio IKIM tadi kata kalau kita terawih dalam rakaat itu dapat sunat, bagi sunat tadi. Kalau kita 20 tu baru dapat pahala kami kita. Buat sunat dapat pahala wajib. Ya. Tu pendapat ustaz lah, bukan pendapat IKIM tu ya. Buat yang sunat dapat pahala wajib. Kan dah saya bacakan hadis kursi tadi. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya dia tu puasa tu aku punya dan aku yang menentukan. Kita tak tahu berapa banyak pahala insya-Allah. Okey, lagi? Habis dah 5 kali. Sekian dulu. Terima kasih di atas perhatian puan-puan dan tuan pagi ini. Mudah-mudahan puasa kita tu diterima Allah sebagai amal soleh. Bila amal soleh dapat pahala. Bila dapat pahala mudah-mudahan kita ada syurga. Ya. Untuk orang puasa ni puan-puan ada jalan ke syurga. Bukan nama syurga tu. Jalan menuju 8 syurga tu. Untuk orang puasa aja. Ada jalan je. Lorong tau. Orang lain tak boleh lalu ke tu. Orang puasa aja boleh lalu ke tu. Apa nama jalannya? Ar-Rayyan namanya. Sebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Untuk orang puasa aja. Orang tak puasa tak dapat. Ya, mudah-mudahan kita layak ikut jalan Ar-Rayyan tu. Dia puasa. Tapi puasa ni jangan saja-saja puasa aja. Terima kasih. Ya. Dia masuk bila? Ya. Jalan lorong ni. Ada jalan lain. Itu special jalan tu. VIP punya apa? VIP punya jalan tu. Untuk orang puasa aja. Orang tak puasa ada jalan lain lah. Jalan ke syurga tu. Orang yang puasa ada puasa, lepas tu dia tinggal. Jalan ni sama juga. Dia puasa apa tu? Ada puasa pasal ada puasa 3-4 hari, lepas tu tinggal sengaja dia kata tak larat tak apa dia puasa kan. Besok-besoknya dia puasa balik.
Yang dia puasa tu dapat pahala. Dia puasa. Yang tinggal tu kalau tak ada dibenarkan oleh syarak, kalau tak dibenarkan syarak berdosa lah. Jadi kalau sesudah puasa tak penuh ada juga ya. Tak penuh lah. Dapat dosa pula. Ya. Kalau dia saja tapi kalau betul-betul sakit tak apa. Kalau dia betul-betul tak boleh nak puasa terlalu boleh tak? Boleh ganti di hari yang lain. Ada penyelesaiannya. Boleh ganti hari yang lain. Ataupun boleh bayar fidyah. Kalau dia ada memang penyakit tak mau baik-baik, boleh bayar fidyah dan sebagainya. Kemudian di dokter dan juga lalu. Tapi tak dapatlah ar-rayat tu tak dapatlah. Alright, sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.